Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Kita abadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dan isyak dengan kita ingat memperingati antara satu sama lain. Saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan tentang tanggungjawab kita dalam kehidupan dalam dunia ini, supaya kita dapat bekalan nanti bila kita dipanggil oleh Allah SWT dalam masa yang tak begitu lama sangat lagi. Sahabat-sahabat kita banyak ada pergi dulu, nunggu gila kita aja. Bukan lama mana lagi tambah yang cakap ni. Dah 81 Masehi tu, bukan hijrah. Kalau hijrah 85 dah. Ini Masehi. 81 dah. Nunggu masa aja. Kalau kata ahli sokan kata masa injury time katanya. Apa injury time? Masa kecerahan. Bila-bila aja dah nak ditamatkan permainan. Jadi mari kita cari bekalan sebanyak-banyaknya. Kerana kita bukan lama sangat dalam dunia ni, kita akan kembali kepada Allah SWT. Di sana besok akan dicek. Semua perilaku kita dalam dunia ni akan diperiksa oleh Allah SWT. Apa saja, tak ada satu ketinggalan. Tak pernah Allah terlepas pandang. Akan dicek setiap masa, setiap ketika, setiap detik. Apa saja kita buat. Kemana saja kita pergi, ada je dua orang malaikat ngekor kita, kemana pergi. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Kiraman tu artinya paling mulia. Katibin tu mencatat apa saja akan dicatat. Esok di akhirat besok akan dicatat, dikeluarkan catatan itu, dan dibaca. Kemudian dapat keputusan. Jadi kita hendak dapat keputusan tu baik belaka.
Kemudian ditimbang. Ada cacing besar-besaran di sana tu, ditimbang antara pahala dan dosa. Jadi jangan penuh dosa aja. Mesti kita diisi dengan pahala yang banyak. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang hadis. Bab semayang. Rukun-rukun dah kita baca, sunat-sunatnya dah kita baca. Untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan tentang sunat lagi. Masih sunat lagi. Semayang sunat dan bahagian-bahagiannya. Semayang pada umumnya ialah semulia-mulia amal. Kerana ibadah yang pertama yang diperiksa oleh Allah Ta'ala bab semayang. Yang pertama, cukup ke tak semayang kamu? Yang kedua, betul ke tak? Yang ketiga, ikhlas ke tak ikhlas semayang kamu? Semua kena cek. Lepas akidah nombor 1, ditanya tentang semayang. Itu ibadah yang pertama. Tapi soalan yang pertama tentang akidah. Kalau betul akidah tu, baru ditanya bab semayang. Dah habis semayang, kalau betul semua selesai, baru ditanya bab zakat, haji, umrah dan sebagainya. Tapi semayang nombor 1. Jadi semayang tu ada yang rukun, ada yang sunat. Tu kena cek betul-betul. Kerana itu adalah semulia-mulia amal. Untuk malam ini kita sambung lagi. Iaitu hadis itu dah kita baca hadis yang tentang yang pertama tu, iaitu 136. Dah kita baca dah. Itu malam ni kita baca hadis yang ke 137. Tengok di atas antaranya. Demikianlah kelebihan dan faedah amalan-amalan yang sunat itu. Ada kelebihannya. Jangan curi haji bibion dengan sunat tu. Alah, sunat kan wajib ni. Jangan curi haji bibion tu. Yang sunat-sunat tu kita buat. Kalau sunat apa artinya? Tuan-tuan, sunat apa artinya? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya apa? Elok buat. Elok. Nak elok kata tak? Kalau nak elok, buat yang sunat-sunat. Kalau tak nak elok, tak apa. Tinggalkan sunat. Semayang ada banyak yang sunat. Dalam semayang ada jenis sunat. Sedekah ada yang sunat. Puasa ada yang sunat. Zikir ada yang sunat. Ada yang wajib dan sebagainya. Kena buat betul-betul. Itu kelebihan dia. Dalam semayang ada sunat amat. Ada sunat hai'ah. Itu dah kita baca dulu tu. Diterangkan lagi tentang kelebihan sembahyang sunat dalam hadis-hadis yang berikut. Ini akan diterangkan kelebihan sembahyang sunat tu. Nak menggambarkan supaya kita ni mesti mengambil berat tentang sembahyang sunat. Jangan curi bibion dengan sunat tu. Walaupun ditinggalkan tak ada berdosa. Tapi bila kita buat dapat pahala. Kita buat banyak sunat tu. Sunat, buat banyak-banyak. Nanti Allah akan kasihkan kita. Dan dapat darjat, dapat pangkat di akhirat. Dapat layanan istimewa dari Allah di akhirat. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak layanan istimewa di akhirat? Dapat pangkat. Di akhirat besok. Kerana banyak yang sunat-sunat. Di samping buat yang wajib, buat juga yang sunat. Ada pangkat. Allah bagi dia pangkat Ashabul Yamin. Siapa tak nak? Golongan kanan. Allah bagi dia pangkat apa? Al-Abrar, orang yang sentiasa berbakti. Allah bagi dia pangkat Al-Muflihun, yang beruntung. Siapa tak nak angkat tangan? Itu pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada pangkat-pangkat dunia ni. Dunia ni pangkat elok juga. Ada juga gunanya, bukan tak guna ya. Tapi di dunia digunanya, di akhirat tak ada perbezaan. Tapi kalau dapat pangkat di akhirat, Allah lagi bagus. Kekal selama-lamanya. Bila-bila masa pada ya. Kita nak pangkat-pangkat tu. Kita nak pangkat lagi Al-Muqarrabin, yang hampir dengan Allah Ta'ala. Paling tinggi pangkatnya ialah Habibullah. Itu tak ada, kita tak dapat. Yang dapat siapa? Siapa dapat Habibullah? Nabi kita sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tinggi. Nama pangkatnya Habibullah, kekasih Allah. Nombor 2 bawah tu Khalilullah. Itu pun seorang je dapat. Iaitu siapa? Nabi Ibrahim. Itu dia seorang dapat. Yang lain tak dapat ya. Habis kita ni boleh. Iaitu yang lain. Ashabul Yamin boleh, golongan kanan. Al-Muflihun boleh, orang dapat kemenangan. Al-Abrar boleh, orang yang berbakti, sentiasa berbakti. Itu dapat pangkat-pangkat di akhirat ya. Itu setelah buat apa? Yang sunat-sunat. Kata Nabi, kamu buat yang sunat-sunat sehingga aku kasihkan kamu. Bila aku kasihkan kamu, bila kita dapat kasih dari Allah Ta'ala,
Ya, pandangan kamu adalah pandangan aku. Pendengaran kamu adalah pendengaran aku. Percakapan kamu adalah percakapan aku. Artinya Allah pelihara. Allah pelihara pandangan kita, Allah pelihara pendengaran kita, Allah pelihara percakapan kita, Allah pelihara tangan kita, Allah pelihara yang masuk dalam perut kita, Allah pelihara kaki kita ke mana perginya. Semua itu di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Allah pimpin mata kita, Allah pimpin telinga kita, Allah pimpin lidah kita, Allah pimpin makanan yang masuk dalam perut kita, Allah pimpin tangan kita, Allah pimpin kaki kita, Allah pimpin kemaluan kita. Nak ke tak nak? One more time. Nak ke tak nak? Allah pimpin. Ya. Itu dia untungnya orang yang melakukan sunat-sunat. Jadi, rugilah kalau dia dengar yang sudah terjui Haji Bibi. Tak nak buat. Sembahyang sunat tak nak buat. Orang lain sembahyang dinaik. Tak nak sembahyang. Padahal sembahyang sunat tu dapat pahala. Siapa sembahyang asar 4 rakaat sebelum waktu asar tu, betul-betul 4 rakaat yang sunat tu buat 4 asar, Allah janjikan lepas daripada api neraka. Siapa tak nak? 4 rakaat sebelum asar. Sebelum zuhur 4 rakaat juga. Mayang 4 rakaat. Allah janjikan seperti membebaskan hamba daripada anak keturunan Nabi Ismail. Begitu juga selepas zuhur 4 rakaat lagi. Buat yang sunat-sunat tu. Jangan jui Haji Bibi dengan sunat. Dalam sunat. Dalam sembahyang apa ada yang sunat? Apa? Baca doa iftitah sunat. Ini ada orang sembahyang sunat, doa iftitah tak baca. Dia main sunat, doa iftitah tak baca. Itu yang laju nak tahu. Ada ke dalam kitab kata tu saya baca doa iftitah? Tuan-tuan, ada ke ustaz ngajar apa tu? Bila kamu sembahyang sunat tak payah baca doa iftitah. Ada ustaz ngajar apa tu? Ada Ustaz Razali ngajar apa tu? Ada Ustaz Sufyan ngajar apa tu? Ada Ustaz Masri ngajar apa tu? Ya. Ini yang serupa aja jenis sembahyang, cuma nama sembahyang tu sembahyang sunat. Aktivitinya sama. Ya, dan lepas takbiratul ihram baca doa iftitah. Daripada doa iftitah baca Fatihah. Fatihah tu wajib buatlah. Lepas Fatihah tu baca ayat, surah. Kalau maghrib pendek, kalau isya panjang sikit, kalau zuhur panjang pertengahan, kalau asar pertengahan, kalau subuh panjang lagi. Itu cara kita menyempurnakan yang sunat. Tengok apa kata Nabi dalam hadis yang ke-137 ya. Kita dah habis baca 136 dah habis. Untuk malam ni kita baca hadis yang ke-137. Demikianlah kelebihan dan faedah amalan-amalan sunat itu. Diterangkan lagi tentang kelebihan sembahyang sunat dalam hadis yang berikut. Ini hadis yang kita nak baca ni. Hadis 137. An Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqultu tas'aluka muwafaqataka fil jannah faqala au ghairu dhalik qultu huwa dhalik qala fa'anni ala nafsika bikasratis sujud. Itu cakap Arabnya. Apa erti tak? Saya boleh tahu. Saya bukan erti yang Arab. Tapi ada makna sini. Dari Rabi'ah bin Malik. Perawi hadis yang terkenal juga namanya ya. Rabi'ah bin Malik. Al-Aslami. Gelarannya Al-Aslami. Al-Aslami. Apa kata dia? Al-Aslami radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadaku dengan bersabda. Nabi pernah bersabda denganku. Ini kata-kata Nabi ya. Dia ngabar kepada kita. Nabi pernah khabar kepada aku katanya. Apa dia? Mintalah apa-apa yang kau kehendaki.
minta apa yang kita lagi dalam sembahyang ya. Kan dalam sembahyang tadi doa. Minta. Jangan tak minta ya. Apa yang kamu kehendaki minta. Aku pun menyatakan hajatku dengan berkata, saya pohon kepada Tuhan untuk menjadi pengiring Tuhan dalam syurga. Saya minta, aku minta kepada Nabi, dia minta kepada Nabi ni tau. Rabi'ah bin Malik tadi apa? Dia minta kepada Nabi nak jadi pengiring dia dalam syurga. Aku nak ikut kamu dalam syurga tu. Kemana saja kamu pergi aku nak ikut ni ya. Ya. Saya mohon kepada Tuhan untuk menjadi pengiring Tuhan dalam syurga. Mendengarkan itu baginda bersabda, ada lagi permohonanmu yang lain? Yang lain ada tak? Minta lagi. Dia ngapa pada Rabi'ah tu. Ada tak permohonan kamu yang lain? Ya. Aku menjawab, itulah sahaja hajatku. Aku nak yang itu aja. Yang lain tak dapat, minta apa? Jika demikian, hajatmu hendaklah engkau membantu aku terhadap kebaikan. Apa perbuatan baik yang aku buat, kamu bantu aku. Kamu tolong aku. Ya? Dirimu sendiri dengan kau mengerjakan sembahyang sunat banyak-banyak. Kalau kamu nak jadi pengiring aku di akhirat, kamu buat banyak yang sunat-sunat. Apa yang sunat? Sembahyang sunat buat banyak-banyak. Banyaklah sembahyang sunat. Banyak. Ya? Pagi-pagi juga ada sembahyang sunat. Ya. Sebelum subuh ada sembahyang sunat. Lepas subuh tak ada sunat. Tapi tunggu matahari naik. Sudah ada sunat isyraq. Kemudian lepas sunat isyraq, sunat duha. Sunat duha sampai matahari terbit. Sampai matahari tergelincir. Lepas zuhur. Lepas itu sebelum zuhur 4 rakaat. Itu sembahyang fardu. Lepas zuhur 4 rakaat lagi. Dah berapa? Ya, duha aja berapa kali? Yang bagusnya 12 kali. 6 kali duha. Itu yang bagusnya. Kalau lalu. Tapi paling common, paling kudi, paling koyok 2 rakaat. Kalau 2 rakaat pun tak lalu, itu sambuai lah. Doa. Fadilahnya besar. Siapa melazimkan sembahyang sunat duha, dia rezekinya terjamin. Takkan jadi apa-apa kerana. Siapa tak nak kata? Itu doa ya. Kerana doa di antara doa-doa tu kan. Sekiranya rezeki itu berada di langit, turunkanlah. Sekiranya berada di bumi, keluarkanlah. Sekiranya dia itu susah, mudahkanlah. Sekiranya dia itu haram, sucikanlah. Minta rezeki daripada Allah. Turunan sunat doa. Yang doanya sunat isyraq. Terbit matahari itu sunat isyraq ya. Tapi itu nak awal-awal. Dia terbit matahari, tunggu setengah jam lagi. Bila terbit matahari itu tengok mana dia takwim kan. Dia terbit berapa? 7.12. Tunggu setengah jam. Jangan terus sembahyang ke. 7.12 tu terbit matahari. Tunggu setengah jam. 7.42. Boleh sembahyang sunat isyraq namanya ya. Lepas itu sunat duha. Duha tu sampai waktu maghrib. Maghrib pula. Satu waktu duha ya. Sampai pukul 1.13. Sebelum itu semua boleh masuk duha ni ya. Sampai 1.13. Sembahyang berapa rakaat tu? Selalunya yang paling tinggi kata Imam Ghazali 10 rakaat. 5 kali sembahyang. Atau 12 rakaat, 6 kali sembahyang. Ulanglah. Tapi paling common, paling pudi, paling koyok, paling malas, berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Itu sunat duha. Habis itu sunat duha. Sunat duha 4 rakaat. Betul yang wajib memang 4 rakaat pun. Lepas itu semalam lagi 4 rakaat. 4 yang sunat, 4 yang wajib, itu 4 lagi yang sunat. Jadi 4 berapa sunat dah? Tadi duha 2 rakaat, katakanlah 2 rakaat je. Kalau sunat isyraq tu 2 rakaat. 2 rakaat dan 4 rakaat. Betul sebelum zuhur 4 rakaat dah 8. Lepas zuhur 4 rakaat dah 12. Sebelum asar berapa rakaat? Tuan-tuan. Sebelum asar berapa rakaat? 4 rakaat. Dah 16. Sebelum maghrib 2 dah 18. Lepas maghrib 2 kalau tak ada ngaji. Kalau ada ngaji lagi banyak. Kalau tak ada ngaji, kalau ada ngaji lah 2 rakaat aja. Kalau tak ada ngaji
Banyak lagi. Boleh main hifzul iman, boleh main awabin, ya, dan sebagainya. Boleh main istikharah, boleh main sunat hajat, macam-macam boleh. Ketika nak menunggu waktu isyak. Betul, sebelum isyak berapa rakaat? 2 rakaat. Lepas isyak bagusnya 4 rakaat. Korang-korangnya paling koman, paling kudi, paling koyok 2 rakaat. Cuba bayangkan, itu malam-malam tahajud lagi, hajat lagi, sikit banyak kan? Buat banyak-banyak yang sunat-sunat tu, ya. Itu kata dia Nabi ngabur pada Rabi'ah bin Malik. Banyak yang sunat-sunat. Jika demikian, ya, hajatmu hendaklah engkau membantu aku terhadap kebaikan. Kebaikan dirimu sendiri dengan engkau mengerjakan sembahyang sunat yang banyak-banyak. Banyak. Jangan malas. Jangan penyegan. Jangan juis bibir sembahyang sunat-sunat tu. Buat. Begitu ke tengah sembahyang sunat tu, buat yang sunat-sunat dalam sembahyang. Dan sembahyang ni ada yang wajib. Rukun qauli wajib. Kena sebut. Kena sebut betul-betul. Rukun qauli itu ada 5. Kena baca betul-betul. Dan mati tak sah. Kena sebut betul. Yang pertama takbiratul ihram. Kena sebut betul-betul. Allahu Akbar. Ini dah kita bercakap dulu ni. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar. Tak betul. Allahu Akbar. Kaf tu hamas. Keluar angin. Lepas tu rukun tu, ya. Yang dua membaca Al-Fatihah. Baca betul-betul. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul-betul. Dengan Bismillah, tak betul. Bismillah tu nama orang. Dia nak Bismillahirrahmanirrahim. Ada sabdu pada lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Alham, tak betul. Panjang ceritanya. Banyak tentang Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Mat arid disukun. Paling kurangnya 2 harakat. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin, tak betul. Lamin tak betul. Ar-Rahmanir-Rahim tak betul. Malik Yaumiddin tak betul. Din apa tu tak betul tu. Dia mesti paling komannya berapa harakat, tuan-tuan? 2 harakat. Mat arid disukun tu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi paling komannya 2 harakat. Yang banyak orang salah tu langsung tak ada 2 harakat pun tak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Langsung tak ada 2 harakat pun tak ada. Lebih-lebih lagi kalau sembahyang tak berbunyi tu, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Itu lah bunyi Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Tak sah bunyi tu. Penat dia sembahyang. Tak dapat apa-apa. Paling komannya 2 harakat. Mesti 2 harakat. Pasal apa? Mat arid sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Begitu juga bila tahiyat akhir. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Kadang saya dengar tu. Sembahyang saya dengar. Salah bacanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah ka tu. Ka tu jangan panjang. Pendek aja. Assalamualaikum ay. Tu kan ambil sambut ay tau. Ka ay. Jangan assalamualaikum ayyuhan nabi, jangan. Alif tu bukan dalam pada kafnya, bukan kaf lain tak ada. Alif tu ada lain. Di hidup alif tu. Jadi ka tu pendek aja. Assalamualaikum ay. Ka ay, ingat tu. Jangan assalamualaikum, tak betul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ma'arif sukun. Jangan salihin dia salah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. 2 harakat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. 2 harakat. Dengan asyhadu an la ilaha illallah, tak betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. 2 harakat. Betul selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Ada Sayyidina pun tak apa. Tak ada pun tak apa.
Itu yang lain itu sunat. Tapi yang wajib itu dia. Setakat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu selawat itu rukun lain. Rukun yang keempat, selawat akan Nabi. Rukun yang kelima, salam. Assalam. Nak ada nak nyata betul. Jangan assalamualaikum tak betul. Ini ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tak betul tu. Dia nak assalamualaikum. Dengar lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum tu warahmatullahi tu sunat. Yang wajibnya hak kum tu. Assalamualaikum. Baru betul. Itu rukun kali. Kena baca betul-betul. Udah kita bicara dulu ni. Ini ulang-ulangan ni. Kalau salah juga lepas ini kan isyak kan salah juga. Tak tahu macam mana nak mentirkan, tak tahu dah. Itu yang nak saya boleh bicarakan ya. Itu rukun qauli tu. 5 tu. Mesti baca betul. Takbiratul ihram. Surah Al-Fatihah. Membaca tahiyat akhir. Selawat akan Nabi. Yang kelima salam. Ya, beri salam. Itu rukun qauli. Itu rukun qauli, rukun fi'li. Berapa ramai orang batal sembahyang ketika i'tidal? Berapa ramai orang batal sembahyang ketika takbiratul ihram? Tangan terbuka gerak. Itu panjang ceritanya. 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Tuan-tuan, 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Dengan anggota besar, apa hukumnya? Batal sembahyangnya ya. Takbiratul ihram Allah. Batal ke tak? Tengok ni. Allahu Akbar. Batal ke tak? Kenapa batal? Berapa gerak tu? Dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berapa gerak tu? Pusing tu. Orang dunia dulu. Itu takbiratul ihram. Bagaimana? Yang tidak, ini yang ramai orang batal. Yang tidak, tengok saya pilih senang. Kadang-kadang dia rukuk pun dah batal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tengok tu. Batal ke tak? Tengok saya. Allahu Akbar. Berapa gerak tu? 1, 2, 3. Siapa nyuruh mantul balik? Siapa nyuruh ada spring? Ya. Ada yang macam tu. Kalau dekat saya tegur. Macam saya selalu negur orang dekat lah. Kalau jauh mana negur? Siapa nyuruh mantul balik? Ada spring siapa nyuruh? Itu ketika rukuk aja. Lebih lagi bila rukuk Allahu Akbar itu subhanallahazim hamdi. Subhanallahazim hamdi. Ada tak jenis apa tu? Ngangguk aja siapa nyuruh? Patutnya turun terdiam aja. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti kejap. Itu Allahu Akbar. Turun terdiam. Jangan ngangguk. Diam aja. Itu rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Apa gerak tu? Apa gerak tu? Tengok lalu. Sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Apa gerak? 1, 2, 3, 4 gerak. Apa hukumnya? Tuan-tuan, apa hukumnya? Batal. Ada tak yang buat apa itu? One more time. Ada tak orang buat apa itu? Dalam surau ni, ada yang buat apa itu? Ada. Kalau ada, sekarang jangan buat. Jadi dia turun je buat. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Turun betul diam je. Jangan ke belakang lagi. Jangan lajak sampai ke belakang. Dia lajak ke belakang, tu lajak ke belakang, ke depan balik, ke depan balik. Berapa gerak tu? 1, 2, 3, 4. 4 gerak betul. Batal sembahyang ya. Dia dah kita dah bicara dulu ni ya. Malam ni sebagai ulangan dia. Rukun fi'li. Ya. Kalau jari juga tak apa. Itu anggota kecil. Dia nak anggota besar kalau gerak batal sembahyangnya. Okey. Ada bantahan. Ada bangkangan. Dan kali di video kan ada CCTV dia tengok semua orang tengok mana apa ya. Tunjuk kepada dia. Buat CCTV sini semua orang tengok yang agak-agaknya dia selalu buat salah tu tak tunjuk kepada dia. Tengok kamu i'tidal, sah ke tak?
Tengok kamu takbir, sah ke tak? Ya, rukun qauli payah sikit, kalau fi'li tu nampak. CCTV ada. Itu cakapnya. Baik, itu hadis yang 137 ya. Kemudian apa namanya? Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Muslim. Sahih sebutnya. Betul dia tu hadis. Bukan kutip-kutip. Bukan palsu ya. Itu hadis sahih. Betul dia tu hadis. Bukan longgok-longgok. Bukan kutip-kutip. Bukan tipu-tipu. Ya. Menurut huraian ulama rahimahumullah. Artinya mudah-mudahan Allah redha dengan mereka. Dapat rahmat mereka itu dari Allah. Rahimahumullah ta'ala, bahawa sembahyang sunat iaitu banyak. Banyak dia. Bukan satu, banyak ya. Dan terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sembahyang sunat yang berwaktu. Ada sembahyang sunat yang berwaktu. Seperti duha, tahajud, isyraq. Itu ada waktu ya. Lagi apa? Hifzul iman ada waktu ya. Yang berwaktu. Tahajud malam-malam. Duha siang. Siang antara apa? Antara terbit matahari sehingga masuk gelincirnya, sehingga dia tergelincir. Di waktu duha. Sunat tu. Isyraq ketika terbit matahari segala. Bukan terbit-terbit yang sunat semayang tak boleh, itu waktu tahrim, waktu haram semayang tu. Tak sah lagi. Lagi ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan makruh. Bila terbit je matahari jangan semayang dulu. Tunggu dia naik segala. Tunggu setengah jam lagi lebih kurang. Macam tu Pukul berapa dia terbit tu? 7:12 lah. Ya. Jangan terus semayang. Apa buat? Tunggu setengah jam lagi. Ataupun dia 26 minit. Yang sebenarnya 26 minit tapi setengah jam dia senang ya. Jadi 7:12 sampai setengah jam berapa? 7:42. Baru kita sunat semayang isyraq namanya. Apa dia? Isyraq. Sunat terbit matahari. Itu ada waktu. Dan terbagi kepada 3 bahagi. Yang pertama semayang sunat berwaktu. Kedua semayang sunat yang tidak berwaktu. Tak ada waktu. Seperti tasbih. Boleh siang, boleh malam. Yang tasbih ada orang yang tasbih. Kalau malam 4 rakaat 2 salam. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Itu yang tasbih. Sebut apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau berdiri boleh 15 kali. Lain berdiri 10 kali. Ada yang mengatakan bila berdiri 25 kali. Selain berdiri 10 kali juga. Yang itu dia tak payah duduk istirahat. Itu nak diapakan dah? Nak dihuraikan ya. Ada satu riwayat kalau berdiri 15 kali. Ya. Lepas baca surah tu 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah lepas 15 kali tu rukuk tasbih 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk antara 2 sujud tasbih 10 kali. Sujud yang kedua tasbih lagi 10 kali. Nak masuk rakaat ketiga itu duduk dulu. Itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat tasbih dulu. Subhanallah berapa kali? 10 kali. Lepas tu baru bangun untuk rakaat yang kedua. Itu. Ada tak kita belajar tentang sunat tasbih? Tak pernah belajar? Bayang selalu ya. Bulan Ramadan ada film lain buatlah sunat tasbih. Ada yang mengatakan bukan 15 kali tau. Mula 15 kali. Lepas tu dah habis tu baca 10 kali tu. 25 kali jadinya. Bila buat 25 kali, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud balik, rakaat yang nak pergi rakaat kedua tu tak payah duduk istirahat, terus bangkit lagi. Kerana nak mencukupkan satu rakaat tu 75 kali tasbih. Ya. Kalau 4 rakaat berapa? Satu rakaat 75 kali tasbih. 4 rakaat berapa? 300. Kalau malam 2 kali salam. Kalau siang
Satu salam aja ya. Itu sunat tasbih. Dia tak ada waktu. Bila-bila boleh. Siang pun boleh, malam boleh. Waktu duha pun boleh. Waktu tengah malam tak apa. Itu sembahyang tak ada waktu. Hajat pun begitu juga tak ada waktu ya. Sembahyang sunat yang tidak berwaktu. Yang ketiga sembahyang sunat yang mutlak. Itu tak ada waktu tidak sebab tak ada apa. Namanya sunat mutlak. Saja nak sembahyang. Sunat mutlak. Tak ada rakaat pun. Niat apa? Usalli lillahi ta'ala. Saya ikut sembahyang kerana Allah Ta'ala. Lantak apa berkat tak kira. Itu namanya sunat mutlak. Tapi tak pernah buat lah ni. Saya pun tak pernah buat. Saja-saja nak sembahyang. Udah habis semua tu boleh tak sembahyang sunat mutlak? Boleh. Tapi sunat mutlak tu jangan kita sembahyang waktu yang haram. Waktu tahrim jangan sembahyang. 5 tempat jangan sembahyang. Yang pertama ketika terbit matahari. Pukul 7.12 jangan sembahyang dulu. Yang kedua lepas fardu subuh. Saja lepas subuh jangan sembahyang sunat. Itu waktu tahrim begitu. Yang kedua. Yang ketiga ketika rembang matahari. Matahari gelincir 1.13. Waktu itu jangan sembahyang saja sunat mutlak, tak boleh. Itu yang ketiga, ketika rembang matahari, kita dekat-dekat nak urut dekat nak gelincir matahari tu. Jangan. Yang keempat selepas waktu asar. Jangan saja sembahyang. Selepas fardu asar tu jangan sembahyang sunat. Saja sunat mutlak yang tak boleh tu, sunat lain tak apa. Qada boleh. Tapi yang sunat ni ketika selepas fardu asar. Yang kelima ketika dekat nak maghrib. Sekarang maghrib berapa? 7-9 minit. Pukul 7-9 tu jangan sembahyang sunat lagi. Sunat mutlak tak boleh ya. 7-8 minit tak boleh lagi. Tahiyatul masjid itu bukan sunat mutlak, itu ada sebab boleh ya. Tahiyatul masjid boleh, qada boleh dan sebagainya. Itu namanya sunat mutlak. Jadi waktu tahrim jangan sembahyang. Haram, ada ulama katakan haram, ada ulama kata makruh dan tidak sah. Itu jenis apa namanya? Sembahyang yang sunat ya. Kemudian tengok sebelum kita baca yang lain-lain ya. Sembahyang sunat yang berwaktu ialah seperti sembahyang sunat rawatib. Apa rawatib? Yang mengiringi sembahyang fardu. Itu namanya rawatib. Kalau banyak rawatib, kalau satu rotib. Kalau satu rotib ataupun rotibah, tak apa. Seperti sunat rawatib. Yang dikerjakan seluruh sembahyang fardu ataupun sebelum sembahyang fardu atau sesudahnya. Macam zuhur ada tak mengiringi waktu zuhur? Sebelum ada 4 rakaat, sesudah pun ada berapa rakaat? 4 rakaat. Asar ada tak yang mengiringi waktu asar? Sebelumnya ada 4 rakaat. Sudah tak ada ya. Maghrib ada tak? Ada. Sebelum maghrib 2 rakaat, lepas maghrib katilah banyak-banyak. Itu rawatib namanya. Atau sebelumnya. Kemudian sembahyang witir. Sembahyang witir pun ada waktunya. Lepas asar, lepas isyak, sembahyang witir. Tengah malam boleh. Sebelum subuh tu sembahyang witir sembahyang witir. Ada waktunya. Sembahyang tarawih. Tarawih bila? Bila sembahyang tarawih? Bulan Ramadan aja. Bulan lain jangan sembahyang tarawih. Bulan ini jangan sembahyang tarawih pula lepas ni ya. Dia bulan Ramadan yang boleh ya. Itu sembahyang tarawih. Ada waktunya. Sembahyang duha. Duha macam tadi lah. Lepas isyraq tu duha lah tu ya. Sembahyang hari raya. Hari raya ada 2. Satu hari raya Aidil Fitri dan sembahyang hari raya Aidil Adha. Hari raya haji. Itu ada waktu tentu ya. Kemudian sembahyang sunat yang tidak berwaktu tetapi ada sebab. Ya. Tak ada waktu tapi ada sebab. Apa dia? Di antaranya sembahyang gerhana matahari. Dia tak ada waktu tapi ada sebab. Itu tak ada kira. Bila kita sedar aja kita tahu gerhana matahari itu boleh sembahyang. Yang kita tahu. Tak payah tengok. Bukan mesti nampak. Kita sedar. Jadi sekarang ni tak ada masalah. Radio ada sebut ya. Matahari akan gerhana pada pukul 4.55 umpamanya. Kita itu masa itu kita sembahyang. Tak kira. Waktu tahrir kan tak apa. Dia tak ada waktu tapi dia ada bersebab. Gerhana matahari. Atau gerhana bulan. Bulan malam ni ya. Kemudian sembahyang istisqa. Istisqa tak apa? Minta hujan. Sembahyang istisqa. Bila-bila untuk apa? Ada sebab. Nak minta hujan. Kemudian sembahyang istikharah. Bila apa sembahyang istikharah? Kalau ada pekerjaan yang kita tak tahu sama ada kita teruskan ke atau kita batalkan. Itu namanya istikharah. Baik ke tak baik kalau kita teruskan. Kita minta dengan Allah. Minta petunjuk dari Allah. Jadi
Kadang-kadang Allah bagi petunjuk, mimpi ke. Kalau tak ada apa petunjuk, tengok rasa hati. Kalau berat hati nak buat, buat. Kalau berat hati tak nak buat, jangan buat. Itu namanya istikharah. Tak ada waktu, bila-bila boleh. Bila-bila boleh. Bila ada satu pekerja yang nak kita buat. Atau anak kita dipinang dia orang. Terima ke tak? Terima ke tak? Terima ke tak? Atau kita nak pinang orang. Banyak yang pilihan tu. Itu kita nak, itu kita nak, itu nak. Yang mana? Yang mana yang kita nak pilihan kita? Suruh Allah pilih. Kalau Allah pilih itu mesti ada kebajikan. Dalam jenis sembahyang ni, kata ulama, 4 perkara. Kalau kamu buat, tidak akan tertegah kepada 4 perkara lagi. Yang pertama, kalau kamu syukur dengan nikmat Allah, tidak akan ditegah, akan penambahannya, akan ditambah. Kalau kamu syukur, akan ditambah nikmat tu. Yang kedua, kalau kamu taubat, tidak akan tertegah pengkabulannya. Mesti dikabul oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, siapa sembahyang istikharah, tidak akan tertegah kebaikannya. Mesti dapat kebaikan. Dan yang keempat, siapa buat keputusan bermesyuarat, jangan seorang-seorang je, jangan ad hoc sendiri je, bermesyuarat, tidak akan ditegah kebenarannya. Itu 4 perkara, kan? Ini ulama apa ni? Imam Ghazali pada apa betul? Itu dia 4 perkara. Sunat kata tu. Tidak berwaktu tapi ada sebab. Di antaranya ialah sembahyang gerhana matahari dan bulan, sembahyang istisqa itu sembahyang minta hujan, sembahyang istikharah dan lain-lain lagi. Sembahyang sunat mutlak pula ialah sembahyang sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Tak ada waktu, tak ada sebab. Di antaranya ialah sembahyang tasbih. Tak ada waktu, tak ada sebab. Bila-bila boleh. Kemudian sembahyang sunat rawatib. Kita ambil ini kejap dulu. Sunat rawatib, sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat rawatib itu ialah sebanyak 22 rakaat. 22 rakaat. Di antaranya 10 rakaat sunat muakkadah. Muakkadah tu apa? Yang sangat-sangat dituntut. Hampir mencecah kepada wajib. Sunat muakkadah ni, iaitu sunat-sunat yang sangat-sangat diutamakan. Yang pertama, iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Titik cari betul, ya. Sebelum sembahyang 2 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Itu muakkadah. 2 rakaat lagi itu ghair muakkad. Sunat juga tapi ghair muakkad, tidak dituntut sungguh-sungguh. Yang ketiga, 2 rakaat kemudian daripada sembahyang zuhur. Tapi boleh ada 4 rakaat. Boleh ada 4 rakaat. Tapi bukan muakkad. Yang 2 lagi itu ghair muakkad, ghair muakkadah. Tidak dituntut. Tapi kalau sembahyang bagus. Jadi itu zuhur, ya. 2 rakaat kemudian daripada sembahyang zuhur. Kemudian 2 rakaat kemudian dari sembahyang maghrib. Asar tak ada, maghrib aja. Dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang isya. 2 rakaat daripada sembahyang isya. Jadi 2 dan 6. 2, 8, 10. 10. Yang digalakkan kita sembahyang sunat, ya. Tapi 12 yang sunatnya. Dalam hadis lain ketika beliau sembahyang 12 rakaat, ya. Ya. Itu yang sunat. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang akan datang kita baca itu hadis 38. Itu malam ni tak sempat lah, dah bunyi. Cukup sekadar itu, ya. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kan? Okey. Ada siapa-siapa nak tanya tentang sembahyang sunat? Tak ada. Maknanya bijak belakang lah, pandai belakang lah. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Ijtimaiyah. Sungai Keruh, ya. Dia memang hobi lah tuan-tuan, ya. Memang hobi tu. Kalau semua dapat, muridnya pandai belaka. Tak percaya tanya cikgu Jazuli ada, ya. Kalau semua dapat, muridnya pandai-pandai belaka. Kalau semua tak dapat,
Kalau semua tak dapat apa? Cikgunya bingung. Ustaz yang tak tinggal ngajar. Semua tak dapat. Ya. Jadi cikgu tak dapat apa-apa kredit. Yang dapat murid je dapat ya. Kalau pandai murid tu memang murid pandai-pandai belaka. Itu yang dapat belaka tu. Cikgu tak dapat apa-apa. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya